A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tuan-tuan, adik-adik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia serta inayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama sekali lagi pada malam yang barakah ini, sama-sama menunaikan salat maghrib berjemaah dan seterusnya insya-Allah bersama-sama berkongsi sedikit ilmu ataupun kuliah kita sambung pada malam ni. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru yang hadir, adik-adik hufaz yang berada di depan saya, seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita teruskan bacaan kitab kita sambung kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Ada lebih kurang 417 hadis yang Imam Tirmizi kumpulkan dalam kitab Asy-Syama'il dan dibahagikan kepada 56 bab, dan kita dah sampai pada hadis yang ke-8. Kita berhenti sebelum ni pada hadis yang ke-7. Jadi adik-adik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tahu bagaimana sebelum ni kita nak mengenali, kita tahu kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun kitab menceritakan khusus tentang peribadi baginda junjungan besar Nabi SAW ni. Di dalam kitab ni bagaimana kita dah kenal susuk tubuh ataupun bagaimana sahabat-sahabat baginda yang berdamping, antaranya yang kita tahu Anas bin Malik menjadi khadam ataupun berkhidmat dengan Nabi lebih 10 tahun dan mengenali Nabi bukan sahaja dari segi luaran fizikal tetapi dari segi dalaman. Dan sahabat-sahabat lain juga, Al-Bara bin Azib, sepupu Nabi Sayyidina Ali, dan insya-Allah kita dah tahu bagaimana Nabi diutuskan menjadi Rasul bukan ketika Nabi muda, bukan ketika Nabi waktu kecil, bukan ketika remaja, tetapi waktu umur fasa. Kalau kita baca hadis yang pertama tu disebut arba'ina sanah ba'asallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina ala ra'si arba'ina sanah. Ketika Allah utuskan, sungguhnya Allah utuskan ke atas Nabi ini menjadi Rasul pada ketika umurnya 40 tahun. Jadi apa hikmah di sebalik kenapa Allah letakkan umur 40 tahun? Bahawasanya adik-adik ni belum lagi mencapai umur 40 tahun, tetapi tuan-tuan saya sendiri pun hampir nampak siri ni, kita tahu bahawa umur 40 tahun ni fasa bagaimana kita dah lalui kan, selama lepas kita remaja ni, bila mana kita dah bermula berkejaya berkahwin. Jadi itu fasa kehidupan, dan 40 tahun ni adalah fasa matang. Banyak ulama katakan bila mana Allah jadikan utuskan Nabi ni pada umur 40 tahun tu, 40 tahun ni ibaratnya fasa umur dia dah matang, dah boleh jadi seorang pemimpin yang kalau istilah sekarang ni berwibawa. Kalau kita tahu pun adik-adik kita belajar, kita tahu Nabi ni sebelum tu bukan hidup, bukan anak orang yang senang. Nabi ni lahir dah tak ada bapa, anak yatim kan. Jadi kemudian ibu dia pula meninggal umur 6 tahun, duduk dengan datuk dia meninggal Abu Talib, dan dia duduk akhirnya dengan pakcik dia sehinggalah pakcik dia meninggal juga. Tapi dia duduk dengan Abu Talib lamalah sehingga dia umur 50 tahun. Kita tahu kemudian baru pakcik dia meninggal tahun ke-10, bila mana tahun kesedihan dia panggil, pakcik dia Abu Talib dan juga isteri dia Sayyidatina Khadijah meninggal ketika itu. Jadi kita tahu fasa kehidupan Nabi ini sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Waktu dia pernah pernah hidup susah berniaga, pernah mengembala kambing. Itu dilalui fasa-fasa, dan sebenarnya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adik-adik tuan-tuan muslim muslimat yang Allah berikan kehidupan mereka sebegitu. Tetapi anbiya yang lain juga, para nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kita tahu bukanlah mereka ni hidup dalam keadaan yang mewah.
Ada yang sakit, contoh Nabi Ayub AS, sakit kulit yang sangat teruk, malu untuk berdoa sampai isteri dia minta, merayu dia supaya dia berdoa pada Allah supaya sembuhkan penyakit dia. Kalau kita tahu bagaimana Nabi-Nabi lain itu, sebab bila sahabat baginda Nabi SAW pernah bertanya kepada Nabi, siapakah golongan yang paling berat ujian Allah turunkan, Nabi jawab ada 3 golongan. Tetapi golongan yang pertama Nabi sebut siapa? Para anbiya, para Nabi. Bila mana adik-adik baca ayat dalam surah Al-Baqarah kan, ayat 155 hingga 157, bila mana Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kalau adik tadabbur, adik faham ayat tu, kaitkan dengan apa yang Nabi sebut dalam hadis Nabi, maka kita tahu orang yang paling berat ujian Allah turunkan, tetapi ada hikmah di sebaliknya. Kenapa Allah turunkan ujian dan musibah tu? Pasti ada hikmah di sebaliknya. Jadi Nabi sebut para anbiya. Kemudian golongan yang kedua, siapa yang Nabi sebut orang yang paling hebat ataupun diuji oleh Allah SWT? Orang yang sentiasa menjaga dan mencari ilmu Allah SWT. Ini kebanyakan ni para ulama dan juga ilmuwan-ilmuwan Islam yang sentiasa, contohnya imam 4 mazhab yang sentiasa untuk belajar dan menyebarkan apa yang mereka belajar. Imam Qutubus Sittah, 6 ahli hadis. Bagaimana Imam Bukhari berpusing satu dunia nak cari hadis sahih, lebih daripada 400,000 hadis sahih yang dikumpulkan. Bukan senang nak dapat hadis sahih. Nak dapatkan. Satu ketika ada satu cerita, Imam Bukhari dia pergi satu rumah, sebab orang ni dia ada, dia katakan perawi, antara perawi ni kita belajar, saya masuk sikit. Bila mana dia pergi tu nak cari hadis ni sahih, dia pergi rumah perawi tersebut yang ada dia ni riwayat hadis daripada sahabat-sahabat Nabi, daripada sahabat-sahabat lama. Sampai depan rumah, tak sempat dia ketuk pintu, dia dengar orang tu tengah bergaduh dengan isteri dia. Imam Bukhari buat apa? Tak jadi nak ambil hadis daripada dia. Sebab apa? Ada cacat celanya dekat situ. Tu kalau adik-adik belajar lebih mendalam tentang ilmu hadis ni, ilmu jarah wa ta'dil tu, kat situ ada. Jadi Imam Bukhari jalan jauh-jauh jumpa, last sekali bila dia dengar ada benda yang tak baik, jadi dia tak ambil hadis daripada orang tersebut, dia balik. Dia bukan senang. Imam Bukhari, kita tengok, kita dah belajar kitab apa ni, Sahih Bukhari dengan Muslim tu, kita belajar dengan senang. Tapi bagaimana ulama-ulama ataupun ilmuwan Islam dahulu ni cari tu pasal bila mana Nabi sebut golongan yang kedua Allah uji ataupun Allah turunkan ujian yang berat adalah kepada ulama-ulama ataupun ilmuwan Islam. Yang ketiga siapa? Nabi SAW sebut yang ketiga adalah orang yang sentiasa menjaga agama dan menegakkan syiar Allah, syiar Islam. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat menjadi golongan yang ketiga macam adik-adik ini kan, sentiasa menjaga kitab suci, mukjizat Nabi SAW yang Allah turunkan, dan tambah pula mengaji pula hadis-hadis yang Nabi sampaikan kepada para sahabat dan sahabat sampaikan kepada orang-orang yang di bawahnya, sehingga kita ketahui apa yang kita tak dapat tafsirkan di dalam Al-Quran dapat kaitkan diterjemah dalam hadis-hadis daripada Nabi, sama ada daripada Nabi sendiri ataupun daripada isteri-isteri dia, anak-anak ataupun sahabat dan juga orang-orang yang berdamping dengan Nabi SAW. Jadi insya-Allah pada malam ini kita teruskan baca hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 daripada Hasan bin Ali. Hadis ini dia panjang. Hadis ini dia panjang sikit. Hadis ni daripada cucu kesayangan Nabi. Kita tahu cucu Nabi Hasan dan Husin. Hadis siapa nak tolong Ustaz baca zaman ni? Ada siapa nak tolong Ustaz baca? Yang depan ni. Baca. Ada nak baca? Okey, baca. Yang baca matan yang mula-mula sekali tu.
Okey, hadis yang ke-8 ni hadis daripada Hasan bin Ali berkata kerana Rasulullah SAW ni ni seorang lelaki yang agung dan berwibawa. Hasan bin Ali ni dalam atas tu dia ceritakan siapa ni, Hasan bin Ali waktu ni masa cucu Nabi, maksudnya dia waktu ni dia dengar hadis ni daripada pakcik sebelah ibu dia, iaitu Hind bin Abu Halah. Kalau kitab yang lain tu dia ada lebih detail lah, maksudnya daripada perawi yang sebelum ni dia dalam kitab yang editan PTS ni dia dah panggil perawi a'la je, maksudnya perawi yang terakhir sekali yang meriwayatkan hadis sudah baca matan. Tapi yang Hasan bin Ali ni cucu ni dia dengar daripada pakcik dia Hind bin Abu Halah. Hind bin Abu Halah ni adalah orang yang mengetahui sifat Nabi ataupun sifat Rasulullah SAW, dan dia bertanya kepada pakcik dia beberapa sifat Rasulullah sebab dia nak kenali baginda. Sebab ni cucu, bukan Sayyidina, ni anak kepada Sayyidina Ali, cucu kesayangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan Hind bin Abu Halah ni dia ceritakan kepada Hasan bin Ali ni, dia kata Rasulullah SAW ni seorang lelaki yang agung yang berwibawa, wajahnya cerah berseri bagaikan bulan yang bersinar di malam purnama, baginda lebih tinggi daripada orang yang sederhana dan lebih rendah daripada orang yang sangat tinggi kepala besar. Okey, yang ni dia nak cerita bagaimana yang dalam hadis ni panjang. Yang pertama ni, matan yang pertama ni nak cerita bagaimana Nabi baginda punya muka Nabi. Muka Nabi dia kata wajah berseri ni tuan-tuan. Ada satu kisah. Satu malam kisah Sayyidatina Khadijah waktu tu tengah jahit baju, jarum jatuh kat dalam rumah bersama dengan Nabi. Waktu zaman dulu bukan ada lampu macam ni cerah ni kan. Masa tu jadi dia suluh pakai apa? Bila Nabi bukan suluh pakai muka lah, tapi Nabi letak muka dia sehingga Sayyidatina Khadijah ni jumpa balik jarum yang jatuh tu. Bagaimana nak katakan muka Nabi ni bercahaya. Nanti kita sampai satu hadis nak katakan muka Nabi ni cahaya dia lebih indah daripada bulan purnama. Kita tahu bulan tu memang kalau tak ada cahaya tu tak cantik, kalau ada cahaya tu dia buat dia cantik. Nak katakan bagaimana Nabi ni Allah jadikan lebih indah daripada bulan purnama yang bercahaya. Tu satu kisah dia boleh tengok bagaimana dikatakan satu malam Sayyidatina Khadijah nampak sendiri bagaimana Allah jadikan wajah Rasulullah ni berseri. Jadi Hind bin Abdul Allah ni pakcik kepada Hasan ni, dia cerita kepada Hasan bin Ali. Kemudian dia cerita lagi dalam ni tentang ketinggian Nabi lah. Kita tahu, saya katakan Nabi ni tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Yang mudah sebelum ni saya katakan bila mana orang bertinggi bercakap dengan Nabi tak perlu nak tunduk. Orang yang rendah, kawan sahabat Nabi, sahabat baginda ataupun di kalangan sahabat yang paling rendah adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau dia bercakap dengan Nabi dia tak perlu nak mendongak ke atas. Kalau sahabat yang paling tinggi Sayyidina Umar Al-Khattab, antara sahabat yang paling tinggi. Saya katakan Sayyidina Umar ni bagaimana saya katakan cerita bab ketinggian ni, cintanya sahabat kepada Nabi ni bukan saja sebab hidup Nabi ketika Nabi hidup. Kalau dia hidup tu kita boleh bayangkan lah kan, adik-adik mungkin takut dengan guru-guru sebab kita rasa hormat je. Tapi sahabat ni diterapkan dalam diri mereka ni bagaimana hormat dan juga cintanya kepada Nabi, dan juga bagaimana Nabi sebut nak jadi orang yang betul-betul beriman ni, nak capai tahap iman ni dan ketakwaan ni, kena sayang Allah dan juga Rasul lebih daripada segala-galanya. Bagaimana saya katakan dalam kisah Abdullah bin Mas'ud ni, sahabat Nabi waktu dia berjalan bersama Nabi, dia rendah satu kali dia berjalan bersama sahabat dengan Nabi, dia lalu bawah pohon tamar. Nabi kena lalu bawah pohon tamar tu kena tunduk, tapi Abdullah bin Mas'ud ni tak perlu tunduk sebab dia rendah. Tapi dia tunduk juga kalau waktu tu sebab ada Nabi. Kemudian kisah ni berterusan bila mana Nabi dah wafat, dia lalu bersama sahabat lain di kawasan yang sama juga, dia pun tunduk. Itu sebab saya kata beza kalau kita kata hormat dengan cintanya kepada junjungan besar Nabi SAW tu berbeza. Kalau hormat tu mungkin waktu orang hidup macam adik-adik lah, tak turun surau takut kan kena rotan ke apa sebab ada. Tapi kalau betul kita nak mendalami faham bukan tentang Al-Quran tu, kita ataupun kita memang cintakan Al-Quran tu, tak perlu orang suruh, tak perlu ada orang ataupun tak perlu ada ciptaan Allah pun yang berada depan kita, kita buat. Macam tu orang kata. Okay, jadi
Dalam ni Hasan Hind bin Abu Halah ni diceritakan tentang ketinggian, kemudian diceritakan tentang kepala Nabi. Okey, boleh sambung lagi yang ni matan yang seterusnya. Sebelah tu. Jilal Sya'ri tu. Okey, yang matan yang kedua ni sebab Hasan bin Ali ni dia panjang sebab hadis ni diceritakan sebab dia nak tahu bagaimana Nabi tu, maka Hind ni dia cerita kepada Hasan. Dia sambung lagi ni cerita tentang rambut Nabi. Rambut Nabi dia cerita kepada Hasan bin Ali. Bagaimana rambut Nabi kita tahu dia ikal mayang, tak terlalu kerinting, tak terlalu lurus, dan saya katakan sifat. Saya pernah cakap saya sebelum ni sifat keadaan Nabi punya rambut tu dia ada dua keadaan. Keadaan ketika mana rambut Nabi ni panjang sampai ke bahu. Keadaan dalam keadaan pertama dia lepaskan rambut ni melebihi telinga, dia tutup telinga. Ada keadaan yang kedua tu dia selitkan dekat cuping telinga ni. Tapi Nabi sentiasa walaupun rambut panjang sentiasa dalam keadaan yang kemas, dalam keadaan kemas dan bersih. Dan biasa Nabi dia rambut dia belah tengah, ada sikat. Dan dalam ni juga dia katakan dalam ni sebut baginda membuat belahan dua atau belah tengah tu. Dia belah dua rambut dia. Kemudian urung-urung rambut ni sampai ke cuping telinga. Kalau bawah baca bawah ni rambut yang hampir menyentuh ataupun tidak melebihi daun telinga disebut wafrah. Jikalau melebihi daun telinga dinamakan limah. Dia sebelum ni kita tahu ada limah dan jumah. Di dalam ni dia tambah wafrah. Wafrah ni tak melebihi daun telinga. So sebelum ni ada dua keadaan. Dalam ni Hind cerita kepada cucu dia, kepada Hasan bin Ali ni, ada satu lagi keadaan Nabi punya rambut ni dalam keadaan wafrah yang tidak melebihi daun telinga. Daun telinga kita sini Nabi punya rambut dia sampai tak lebih lah. Keadaan limah yang kita baca hadis sebelum ni tu lebih daripada daun telinga. Kalau jumah tu sampai ke bahu. Yang saya katakan tadi tu, bila mana rambut dia panjang sampai ke bahu, dia buat dua keadaan, sama ada dia lepaskan tutup telinga ni ataupun dia selit belakang. Kalau rambut dia sampai ke bahu. Okey. Jadi ada tiga dalam ni ada tiga tiga bentuk ataupun tiga keadaan rambut baginda Nabi junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wafrah, limah ataupun jummah. Okey, seterusnya boleh sambung lagi yang sebelah tu, matan yang seterusnya wasi'al jabin. Okey, matan yang seterusnya maksudnya dalam matan ni nak cerita tentang apa baginda dahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa yang terdapat dekat muka dia. Alis ni dia punya bulu mata dia. Sebelum ni pernah sebut, walaupun kita baru sampai ke hadis ni, dahi Nabi ni luas, melengkung, dikatakan bagaikan dua busur panah yang terpisah. Alis ni panjang. Maksudnya saya katakan sebelum ni dia punya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya apa kita panggil, Allahumma salli alaihi wasallam, kening ni dia tak bercantum, tetapi dia besar. Kalau kita tengok ada setengah tu macam orang-orang yang banyak jenis-jenis, ada bangsa-bangsa yang tebal bulunya tu dia bercantum kan. Tapi Nabi ni dia punya ni alis ni tu dia panjang tetapi tak bercantum. Tengah-tengah ni dia tak bercantum, dia ada pemisah dia. Kemudian dia katakan dekat sini kedua-dua alis ada urat yang kelihatan merah pada waktu ketika Nabi junjungan besar kita sedang marah, dalam keadaan dia marah. Marah Nabi ni bukan jangan kita bandingkan dengan marah manusia biasa ni. Sebab Nabi ni dalam keadaan marah pun orang boleh hormat dengan dia. Itu sebab kalau saya katakan sebelum ni Nabi ni bergurau dengan sahabat ni,
walaupun Nabi seorang pemerintah, dia bergurau tu yang dikatakan sahabat boleh masuk tangan dalam baju dia. Kita kalau tuan-tuan, kalau yang masih kerja besok boleh try kot, pergi jumpa pengarah tu, bergurau dengan dia masuk baju. Tengok apa respon dia. Kata ada ustaz kata Nabi tak apa bergurau. Kita keadaan nak ceritakan bezanya bagaimana, bukan sahaja susuk tubuh fizikal Nabi ni Allah bezakan dengan manusia biasa, tetapi bila mana saya katakan Allah terapkan disiplin adab tu dalam diri Nabi SAW tu, sebab Nabi sebut, Nabi SAW sebut innama bu'istu liutimma makarimal akhlak, dan sesungguhnya aku diutuskan ke atas kamu ni untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana nak menyempurnakan akhlak tu fasa kehidupan Nabi sehingga Nabi menjadi Rasul, sehinggalah beliau ni wafat. Bagaimana sifat Nabi kan. Jadi itulah yang Nabi tunjukkan kepada para sahabat itu. Sebab bila kita belajar hadis, bila Nabi ni orang tegur, dia berpaling bukan sahaja dia toleh muka, tetapi dengan badan sekali. Walaupun orang tersebut dia tak kenal ke, bukan di kalangan sahabat, tetapi itu yang diajarkan. Bagaimana dia nak ajar kepada orang, dia ajar diri dia, disiplin diri dia dulu. Okey. Jadi dalam ni Hind dia tambah lagi cerita kepada Hasan bin Ali ni tentang apa yang ada di muka dia, ada tentang kening dia. Kemudian ditambah hidung Rasulullah ni, disebut di sini hidung Rasulullah SAW ni mancung. Di hidungnya, di hujung hidungnya ada cahaya yang memancar, sehingga orang yang kurang memperhatikannya akan menyangka hidung baginda lebih mancung daripada sebenarnya. Sebab kita tahu tadi saya sebut memang muka Nabi ini berseri, sentiasa bercahaya. Ibu Nabi ini mancung. Saya katakan macam Arab, tengok ada Arab-Arab yang hidung mancung tu lebih kurang. Ada kalau mancung bukan dia ada bangsa-bangsa tertentu lah. Macam saya kata warna kulit Nabi ni pun putih, bukan putih macam orang Korea, orang Jepun, tak. Bukan macam Mak Saleh. Dia putih kayak merah-merahan. Putih yang nampak, kita nampak dia tu putih tu, nampak dia cantik, bukan putih macam putih mayat. Okey, kemudian dia sambung lagi. Siapa nak baca boleh sambung matan yang seterusnya, cerita pasal janggut pula. Masih lagi dalam keadaan apa yang fizikal yang ada di muka baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus. Okey, matan seterusnya ni ataupun apa yang diceritakan oleh Hind kepada Hasan ni, nak cerita janggutnya Nabi itu tebal, kedua-dua pipinya mulus, mulutnya lebar iaitu serasi dengan bentuk wajah, dan gigi Nabi. Ditambah sini cerita tentang gigi Nabi disebut agak jarang namun teratur rapi, bulu dadanya halus, lehernya indah, tegak dan kuat. Jadi dekat dalam ni dikatakan janggut Nabi ini tebal lah. Kemudian kedua-dua pipi ni mulus, sebab warna putih kemerah-merahan kan. Kita tahu lah bagaimana tuan-tuan dan adik-adik nak bayangkan pipi ni tu indah dibuat. Mulut Nabi lebar ni kita dah pernah baca sebelum ni. Bibir Nabi ni tebal bukan sebab apa, sebab dikatakan orang Arab ni antara sebab dia, orang yang bibir tebal ni dia petah bercakap. Allah jadikan, sebab bangsa Arab zaman ketika tu macam orang-orang sekarang ni Afrika kan. Kalau kita tengok orang Afrika tu kadang-kadang tercengang bila dia cakap tu kan, bagaimana petah ni dia bercakap tu. Tapi zaman Nabi ni, bangsa Arab ketika tu, mulut dia, bibir tebal tu, indah dia, indah dari luaran tu lain lah. Tapi asbab dia tu dikatakan sebab orang-orang ni petah bercakap. Kita pun tahu Nabi baginda SAW ni bagaimana petahnya dia disabarkan dakwah Islam ni kepada umat Islam ketika tu. Dan kemudian dia tambah dalam ni, kita dah tahu sebelum ni saya katakan gigi Nabi ni nampak jarang tapi teratur. Maksudnya bila dia buka mulut tu, gigi Nabi ni ada jarang tu hanya sekadar cahaya boleh masuk, boleh keluar. Bukanlah jarang teruk, jarang macam gigi rosak tu, tak. Tapi mudah nak faham, gigi Nabi ni dikatakan jarang tapi teratur.
Sekadar jarang tu ada cahaya, seakan-akan nampak cahaya. Bila dia bercakap tu dekat gigi tu ada cahaya tembus sikit keluar daripada gigi dia. Nak kata bagaimana Allah jadikan, bukanlah kata gigi rongak, istilah kita gigi rosak ni gigi rongak, bukan sampai tahap macam tu, tak teratur tu, tak jarang tu, bukan jarang, yang kritikal lah kita tahu kan, kalau orang yang sakit gigi ni. Jadi kat situ katakan jarang tu sekadar ada, bila bercakap tu nampak ada sekadar cahaya tembus keluar daripada gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulu dadanya halus ni, Anas bin Malik dah cerita dah dalam hadis yang pertama kan, bulu dada Nabi ni dia sampai ke bahagian pusat ni, dia tak tebal, halus je. Kemudian lehernya indah, tegak dan kuat. Kita tahu hadis sebelum ni kita baca bagaimana istilah sekarang ni badan Nabi ni sasalah, bidang antara bahu ke bahu tu tegap. So tegak sampai sifat berjalan Nabi pun sahabat sebut bila Nabi berjalan menuruni bukit seakan-akan Nabi berjalan macam orang lain naik bukit. Tegapnya badan Nabi tu, dan bagaimana Allah jadikan tebalnya tapak kaki tu. Tangan Nabi ni tebal, tapak kaki tu, bila mana sifat berjalan Nabi kita belajar, dia mencengkam ke tanah. Tu sebab dengan badan yang sasa tu, sebab tu bila saya katakan bila berperang ni belum tengok susu tubuh Nabi, tapi dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni orang dah gerun. Bagaimana kita tahu juga antara panglima yang sahabat Sayyidina Umar kan, Sayyidina Umar, orang dengar nama Sayyidina Umar orang takut. Nabi ni dari jauh orang tahu, bila nampak bercahaya tu dia tahu ni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka gerun dengan ketika mana bila Nabi berperang ni, Nabi suka nanti kita sampai pakaian yang Nabi suka pakai waktu berperang ada pakaian warna merah. Okey, jadi habis itu bahagian muka, bahagian apa ni fizikal yang ada pada bahagian raut wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung lagi matan yang seterusnya ni. Adik, sambung nak hujung. Mu'tadilul khalqi. Okey, amatan yang seterusnya, tadi dia cerita tentang apa yang ada pada muka, ni nak cerita tentang apa yang ada pada tubuh badan Nabi. Hind cerita pada Hasan bin Ali ni cucu Nabi, baginda Nabi SAW ni, bentuk tubuh Nabi sederhana, badannya seimbang, berisi perut dan dadanya sama rata, dadanya lebar, kedua bahunya bidang dan tulang sendinya besar. Kalau tengok ustaz, perut dengan dada jauh lah beza. Tak boleh lah nak sama kan. Mana dada perut terlebih kan. Dan dada Nabi ni bagaimana kata tegap sasa tu, dia punya perut dengan dada ni sama rata. Nak kata dalam ni apa ni, Hind bin Abu Halah ni cerita kepada Hasan. Dan dia cerita juga tentang bahu, bidang ni dada Nabi ni, bahu ke bahu ni, bidang dada dia dan juga tulang sendi dia besar. Tu sebab saya katakan tadi, bila mana Nabi ni belum orang tengok dia, daripada jauh pun orang dah takut bila mana dalam peperangan. Kemudian bahagian badannya yang tidak ditumbuhi rambut kelihatan bersih bercahaya dari pangkal leher sampai ke pusat. Ini bulu yang tebal tumbuh seperti garis. Selain bahagian itu, kedua-dua puting susu dan perutnya bersih tidak berbulu. Kedua-dua hasta, hasta ni bahu dan dada bahagian atas berbulu halus. Ni
dia cerita tentang bulu yang terdapat pada badan Nabi. Sebab tadi dia katakan tak tebal. Anas bin Malik pun sebut samalah seperti mana yang Halah ni sebut, Hind bin Abu Halah ni sebut. Sebab Anas bin Malik ni 10 tahun bersama Nabi, jadi dia tahu. Dia punya jadi khandam, dia berkhidmat dengan Nabi, jadi dia tahu lebih mendalam tentang Nabi ni daripada dia kecil. Kan ibu dia bagi kepada Nabi, jadi apa yang diceritakan kepada Hasan ni tentang apa fizikal tubuh dalaman Nabi ni, tentang dada dia, tentang bulu yang terdapat pada badan Nabi ni sama. Jadi dia ada satu garis halus saja daripada atas tak sampai ke pusat ni, tak lebih daripada pusat. Okey, dan bulu dia tu dalam keadaan mana pun Nabi ni, dia dalam keadaan dalam apa sekalipun Nabi sentiasa dalam keadaan kemas dan bersih. Bukan saja luaran yang orang nampak rambut dia, bulu kening ke apa, janggut dia pun, tetapi dalaman juga. Kalau kita baca, kita tengok hadis ni, dia Nabi jaga rapi, halus, tak orang kata sekarang istilah dia tak serabai. Bila buka-buka tu tengok tak teratur, tak. Nabi dalam keadaan apa sekalipun dia sentiasa kemas dan bersih. Kemudian yang seterusnya, Tawilul Zandaini. Okey, yang tu maksudnya kedua ruas tulang tangan Nabi panjang, telapak tangannya lebar, kedua-dua tapak tangan dan kakinya tebal. Jari jemari panjang, lekukkan telapak kakinya bahagian tengah tidak menyentuh tanah. Kedua-dua kakinya halus mulus sehingga air tidak melekat di kulit kakinya. Kemudian disambung ni, idza zala qali'an yakhtu takaffiyan wa yamshi haunan zari'ul mishyah idza masya ka'annama yanhattu min sababin wa idza iltafata jami'an khafidut tarfi nazaruhu ila al-ardi atwalu min nazarihi ila as-sama' jullu nazarihi al-mulahazah yasuqu ashabah wa yabduru wa yabda'u man laqiya bis-salami. Ini nak tunjukkan matan yang seterusnya ni, Hind bin Abu Halah ni cerita kepada Hasan bin Ali tentang sifat berjalan Nabi. Bagaimana kaki Nabi ini, tapak kaki tadi kita tahu, tuan-tuan adik-adik yang dirahmati Allah, kita tahu tangan Nabi tebal, tapak kaki dia tebal. Dia katakan kat sini sifat berjalan Nabi itu, para sahabat sehingga kan pernah berkata, Nabi ni kami ni dah berjalan cepat daripada Nabi, tetapi laju, tetapi Nabi berjalan tu lebih laju. Maksudnya dua kali sahabat berjalan tu sekali je. Maksudnya dua kali, satu kali Nabi berjalan, dua kali sahabat kena menapak macam tu. Nak kata laju je Nabi berjalan ni. Tapi dalam keadaan Nabi ni dia berjalan bukanlah jalan macam berlari, dia berjalan dalam keadaan dia berjalan. Bukan dia lari-lari anak ke berlari, tak. Tapi sahabat kata bila Nabi berjalan dengan sahabat ni, macam sahabat ni kena kejar Nabi, walaupun kata jalan bersama-sama dengan Nabi. Jadi dalam ni sifat berjalan Nabi kita tahu, sebab dia, antara sebab dia Allah jadikan ciptaan kulit Nabi, dekat tapak kaki Nabi ni kulit dia tebal. Kemudian bila berjalan dia boleh cengkam, seakan-akan dia mencengkam bumi ni, tanah bila berjalan. Kemudian Rasulullah SAW ni bila melangkah, bila berjalan pergerakannya cepat, seolah-olah baginda sedang turun ke tempat yang rendah. Apabila baginda menoleh sekiranya dipanggil, ini nak ajar kamu pula bagaimana sifat yang Ustaz kata tadi. Saya katakan, adik muslimat, sifat bila mana orang tegur Nabi ni, bukan dia berpaling macam kita ni nak cepat, kata ada urusan ke apa, orang panggil kita toleh muka je, badan masih kat sana kan. Tapi Nabi tak, dengan badan-badan sekali dia toleh. Bagaimana nak ajar sebenarnya hikmah di sebalik apa yang dia buat tu, nak ajar kepada para sahabat tentang adab dan juga akhlak.
Dan baginda ni menundukkan kepala untuk menatap bumi lebih lama daripada memandang ke langit. Ini sebab apa? Nak elakkan sifat takabur lah. Sebab besar apa ni, membesar diri. Biasalah kalau bukannya maksudnya dia tak pandang ke langit tu, tak memohon, tapi dia lebih sifat ni dalam ni nak katakan Hind bin Abu Halah ni nak ajarkan juga kepada cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sifat mahmudah, iaitu sifat merendahkan diri. Sentiasa merendahkan diri, jangan ada sifat sedikit pun rasa sifat takabur. Walaupun saya katakan tadi itu sebab para sahabat bukan hormat kepada Nabi, tetapi dia cintakan Nabi walaupun Nabi hidup, walaupun Nabi tak ada. Tu kena bezakan. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Dan setiap penglihatan atau baginda adalah pengamatan penuh makna. Apabila berjalan bersama, Rasulullah SAW berjalan di belakang para sahabatnya. Baginda yang lebih dahulu memberi salam kepada orang yang ditemui. Ini antara satu lagi sikap ataupun sifat yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, sifat memberi salam. Kita ni pun jangan, kadang-kadang saya sini pun kita bagi salam orang tak jawab, kata orang tak jawab, tapi biarlah kita yang bagi salam, kita ikut apa yang Rasulullah SAW ajar tu. Dia nak jawab tu, itu terpulang hak masing-masing. Tetapi sekurang-kurangnya sifat yang ada yang Rasulullah ajar pada para sahabat dan kita belajar ni, bila mana kita beri salam tu ada hikmah dan juga ada sebab kenapa Nabi ajarkan kepada sahabat sifat-sifat. Sebab itu antara kalau kita belajar, adik-adik belajar adab kan, sebab kenapa kalau bertemu dengan orang bukan kita, kalau kita ni sebagai umat Islam kita bagi salam lah. Kalau orang bukan Islam ni sebut good morning ke selamat pagi ke kan, itu pembuka ada sebab dia kenapa. Bila mana kalau kita contohlah adik-adik berjumpa dengan kawan-kawan terus je apa ni, tak ada orang kata ucapan pembuka tu lain kan, nanti kawan rasa ini macam bukan tak rasa hormat, tetapi kita boleh tahulah, boleh nilai bagaimana kalau kita tak bagi salam ataupun kalau kita jumpa bukan Islam, kita tak mengucapkan sesuatu macam salam pembukaan ataupun ucapan pembukaan. Itu sebab Nabi itu antara adab-adab bila mana bertemu, selain kita bercakap, Nabi ini bila orang panggil dia berhadapan, betul-betul menghadap orang yang dipanggil, berhadapan dengan orang tersebut. Dan juga diajar dalamnya juga bagaimana Hind diajar kepada Hasan bin Ali ni sifat salam, bagaimana baginda junjungan besar ni beri salam terlebih dahulu daripada orang lain. Okey. Kemudian jadi hadis yang ke-8 ni, kita tahu hadis ni panjang. Terima kasih kepada adik-adik yang tolong bacakan hadis, matan-matan hadis. Jadi hadis ni hadis yang panjang, hadis tentang ciri fizikal, sebenarnya masih lagi cerita tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dikumpulkan hadis pertama, kedua, ketiga tu pun kita tahu. Anas bin Malik, Al-Bara' bin Azib, sahabat Nabi dah cerita dah bagaimana. Jadi ini bila mana cucu kesayangan Nabi ni, cucu kesayangan Nabi ni Hasan bin Ali ni, Hasan dan Husain, kita tahu anak kepada Sayyidina Ali yang berkahwin dengan Fatimah Zahra kan, Fatimah. Jadi Hasan bin Ali ni satu ketika bila duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, bila dia tengok raut wajah Sayyidina Hasan bin Ali ni, dia katakan wajah dia bukan sama seperti Sayyidina Ali, tapi sama seperti baginda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kisah peristiwa sedih bagaimana selepas zaman Khalifah Sayyidina Hasan, bila mana Sayyidina Hasan dengan Husain kan, itu kisah yang panjang lah. Cuma saya katakan bila mana ketika zaman, sebab Nabi ini sangat suka dengan kanak-kanak, sangat suka dengan kanak-kanak. Sebab zaman hidup dia banyak sahabat waktu ketika tu, ada sahabat-sahabat yang kecil, bukan sahabat daripada golongan kaum Hawa je, kaum apa ni, Adam ni, kaum Hawa pun ada. Dalam ni pun ada lebih kurang 1-2 apa ni yang meriwayatkan hadis ni daripada kaum wanita.
sahabat daripada Nabi daripada kalangan perempuan. Jadi jadi dalam ni nak katakan hadis ni panjang, cerita tentang sifat dan penampilan diri Nabi SAW. Hikmah di sebalik dia nak tunjukkan kepada banyaklah hikmah dia. Kita tahu tadi, antara yang kita tahu bila Nabi dia Hind ajarkan kepada Hasan, bila Nabi tunduk pandang ke bumi itu supaya dia tak ada rasa sikap-sikap sifat-sifat mazmumah ni tak ada dalam diri dan Nabi, dan juga sebenarnya dia nak tunjuk kepada diri para sahabat jangan ada sifat mazmumah, semua sifat-sifat ke arah kebaikan, sifat-sifat mahmudah. Kemudian ada hikmah lain dalam hadis ni, maksudnya bila mana Nabi SAW ni dikatakan tidak membenarkan berjalan kalau hadis yang terakhir tadi kita baca, Nabi ni berjalan di belakang para sahabat ni. Sebab apa? Sebab antaranya dikatakan bila mana Nabi berjalan di belakang sahabat, ada orang lain yang berjalan. Siapa yang berjalan di belakang baginda Nabi SAW? Para malaikat. Itu sebab dia tak benarkan sahabat ni berjalan belakang dia. Jadi malaikat melindungi. Itu sebab kita tahu bila mana peristiwa Isra Mi'raj ni, kita tahu Allah akan lindung dan Allah akan hantar malaikat. Bila mana Suraqah bin Abdul Malik kan kejar Nabi, nak bunuh Nabi, hampir Nabi kena bunuh. Nabi sampai buat perjanjian kepada Suraqah, tulis surat dan peristiwa hijrah Nabi. Kita dalam bulan Muharram, nak habis bulan Muharram ni, kita tahu bagaimana ketika hijrah Nabi ni, Nabi berhijrah bukan umur muda, umur 53 tahun. Sangat waktu tu dah tua, 10 tahun baki tu dia hidup, dia nak wafat 63 tahun. Dan waktu hijrah Nabi tu, saya katakan bila mana kafir Quraisy dia sampai kena ganti tempat tidur oleh Sayyidina Ali, Suraqah bin Abdul Malik ni kejar dia, jadi Suraqah bin Abdul Malik ni kenal tak adik-adik? Suraqah bin Abdul Malik ni jadi pembunuh upahan kan. Tetapi nak katakan Allah ni dah letak bagaimana Nabi ni, Allah angkat Nabi ni. Kenapa macam mana Nabi boleh buat perjanjian? Satu masa dia tulis surat kat Suraqah bin Abdul Malik ni, satu masa nanti mahkota kerajaan Parsi akan dapat kat dia. Waktu tu zaman Nabi tu jauh lagi tu, zaman Parsi jatuh tu masa zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi Nabi dah pandang ke depan. Sebab tu dah banyak Allah angkat Nabi Muhammad SAW ni. Kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sebenarnya banyak ada dua perkara yang kita patut bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW ni. Yang pertama ada apa tuan-tuan adik-adik? Bila mana Allah sebut kullu nafsin za'iqatul maut wallahu yatawaffawna ujurakum yawmal qiyamah, setiap yang bernyawa itu akan pasti akan mati, dan sesungguhnya ganjaran pahala ni Allah akan hitung dan hisab dia pada hari kiamat. Allah tak bayar cash. Apa yang kita lakukan mungkin ada sebilangan kecil lah, Allah bayar cash. Maksudnya bayar cash ni kita buat perbuatan yang tak baik, Allah baik. Tapi kita tahu umat yang terdahulu ni, kaum Samud, kaum Nabi Lut, Allah bayar cash. Kaum Bani Israel masa zaman Nabi Musa, Allah bayar cash banyak kan. Bagaimana Nabi Musa lari terbelah laut, kemudian tentera-tentera Firaun kejar, mati kat situ juga. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad ni, Allah kata apa yang kita lakukan, kebaikan kita lakukan muka bumi ni, Allah akan hitung dan hisap masa hari kiamat. Yang kedua, bila hitung hisap hari kiamat tak cukup, amalan kita tak cukup. Apa yang Allah beri lagi? Allah bagi peluang kepada sesiapa yang sentiasa mengingat dan berselawat kepada baginda junjungan besar Nabi SAW kan. Allah beri peluang untuk Nabi bagi syafaat kepada umat dia. So kita, apa lagi yang kita nak kata? Tak rasa cinta ke kita kepada Nabi SAW? Allah dah tulis, Allah dah berjanji kepada. Kalau kita nak tak cukup hitungan hisap kita nak lalu dekat Suratul Mustaqim tu kan, waktu hari akhirat nanti, siapa yang sentiasa ingat kepada Nabi Muhammad tu, Nabi SAW akan bagi syafaat kepada umat dia. Jadi itu sebab bila mana kita belajar, kita tahu tentang apa yang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat cerita tentang zikir Nabi ni. Itu sebab para sahabat ni keimanan mereka ni sampai tahap menggadai nyawa. Sayyidina Abu Bakar, kita tahu bila mana Nabi
duduk dekat Gua Hira kan, nak kena patok ular bagaimana dia gada nyawa dia. Itu tahap keimanan para sahabat-sahabat Nabi. Kita ni umat ni yang duduk dekat akhir zaman ni pula, bila kita dah kenal, kita dah belajar, at least kita tahu belajar tentang bagaimana Nabi ni, kehidupan, sirah Nabi, sejarah dia bagaimana Nabi sebarkan dakwah ni, bagaimana Islam tu berkembang. Jadi sekurang-kurangnya kita ada sentiasa perlu untuk tajdid niat kita, untuk perbaharui niat kita ni sentiasa untuk mencari redha dan juga untuk sentiasa menjaga apa yang Nabi SAW ni dah sebar dan sampaikan. Dan juga apa yang dikatakan oleh Allah SWT untuk tegakkan syiar Islam tu, kalimah la ilaha illallah tu, kita sentiasa ada. Sekurang-kurangnya kita ni tak ada pun nak niat, bukannya kita nak pergi berperang, tapi sekurang-kurangnya kita ada niat untuk berperang. Walaupun sekarang tak ada perang lah, bukan perang sekarang ni berbeza dengan perang zaman Nabi tu, zaman umat Islam nak sebarkan dakwah. Jangan samakan perang-perang dunia kedua ketiga ni berbeza dengan perang-perang yang Islam dahulu lalui. Jadi tapi sekurang-kurangnya jihad tu kena ada dalam diri kita, jihad bagaimanapun, supaya kita ni ada semangat untuk sentiasa kita mencari keridhaan Allah. Dan hadis ni kita tengok pengajaran daripada hadis ke-8 yang panjang ni, antaranya kita dapat lebih jelas tentang fizikal Nabi, susuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dan kita patut ada rasa cinta kita tu bertambah kepada hati kita ni, sebab dia cinta ni daripada hati ke hati kepada baginda besar, junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ni juga pengajaran hadis yang ke-8 ni kita dapat ketahui bahawa tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang banyak berfikir dan banyak merenung, dan juga beliau ni adalah contoh terbaik. Kita tahu bila sebut laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah kan, bila mana dia katakan dia jadi contoh terbaik kepada umat manusia ni, maksudnya bila mana saya katakan tadi dia punya visi dan misi itu, zaman bila mana dia hampir nak kena bunuh dengan Suraqah, waktu tu dia dah tahu Islam akan jauh bertapak, bukan sekadar di Mekah dan Madinah tempat yang disebarkan dakwah, tetapi lebih jauh. Itu sebab Nabi kalau ni sifat tabiat dia suka merenung dan nak cari ilham. Allah jadikan dia tapi sebenarnya apa yang dia tahu, dia kaitkan dengan kisah Suraqah. Dia kata dia tulis surat kepada Suraqah, kerajaan Parsi, mahkota kerajaan Parsi itu Suraqah dapat. Memang akhirnya dia dapat bila mana Sayyidina Umar kalahkan dalam peristiwa perang dengan kerajaan Parsi kan. Suraqah tuntut apa yang Nabi janjikan. Dan yang ketiga, pengajaran daripada hadis yang ke-8 ni kita dapat ketahui bahawasanya kurangnya perhatian Nabi kepada dunia kerana baginda melihat secara lalu sahaja tentang dunia dan mengilhamkan kepada kita untuk tidak terlalu mementingkan dunia, sebaliknya lebih banyak memberi perhatian kepada akhirat. Jadi maksudnya Nabi dalam peristiwa hijrah Nabi pun, bila Allah perintahkan hijrah, kita tahu bila Nabi SAW dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Kalau dunia berhijrah ketika tu, waktu tu Allah perintahkan hijrah, kita tahu kepada Nabi ni hijrah ketika tu, kalau sahabat berhijrah kerana dunia semata-mata, dia dapatlah dunia. Tapi hijrah dia kerana Allah dan Rasul, Allah akan dapat. Tu sebab kita tuan-tuan adik-adik yang dirahmati Allah, jangan pertikaikan ada orang lebih kaya, ada orang lebih miskin, ada orang susah, ada orang senang. Itu masing-masing Allah dah beri. Yang lebih kaya tu Allah beri dia sebab apa? Jangan kata aku dah beribadat ni lebih, bangun malam tahajud semua, tapi Allah beri apa? Jangan persoalkan. Sebab itu semua kerja Allah. Tetapi apa yang kita perlu buat adalah kita sentiasa tajdid niat, perbaharui niat kita tu untuk sentiasa ke arah untuk jalan mencari redha dan juga cari syurga apa yang Allah janjikan kepada kita. Jadi dalam ni tu sebab Nabi tak ajar para sahabat dia untuk, Nabi tu adik-adik tuan-tuan, Nabi dia punya jubah tu koyak jahit, bukan beli baru. Tak macam kita, koyak dijahit tu sebab ada kisah tadi saya katakan, waktu tu Sayyidatina Aisyah tengah jahit baju Nabi tu, jubah Nabi koyak. Dia bukan, tak adalah cantik macam jubah adik pakai ni kan. Tapi nak katakan dia tak ajarkan tentang dunia, tapi dalam masa sama dalam pekerjaan untuk menampung sehari hidup tu jangan diabaikan, itu juga ibadah.
Cumanya apa yang dikatakan tak mencari dunia semata-mata ni dilebihkan kepada akhirat. Banyak sebenarnya diinfakkan benda-benda ni. Kita tahu sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf yang kaya raya semua diinfakkan harta-harta ni ke jalan Allah. Dan yang seterusnya, pengajaran seterusnya Nabi SAW ni banyak menunjukkan gaya seorang pendidik yang sejati, sentiasa memahati tingkah laku murid-muridnya, iaitu sahabat-sahabat. Sebab itu antara sebab faktor juga Nabi berjalan di belakang para sahabat, dan seharusnya menjadi ikutan kepada guru dan pendidik. Ni maksudnya antara sebab lain. Memang sebab kalau kita tahu tadi sebut Nabi itu contoh yang terbaik di kalangan umat manusia ni, maka Nabi ni juga menjadi seorang murabbi lah, seorang pendidik sentiasa itu. Sebab Nabi bukan sahaja perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi SAW ni mengajar dan mendidik para sahabat, tetapi perbuatan yang Nabi lakukan, macam tadi katakan bila orang panggil dia tulis sekali seluruh dengan badan, itu perbuatan yang Nabi lakukan juga mengajar dan juga mendidik para sahabat. Dan yang terakhir sekali, tawaduk Nabi SAW, pengajaran daripada hadis ni, baginda ni lebih dahulu memberi salam. Baginda ni sifat Nabi ni memberi salam atau memberi pengajaran kepada kita supaya kita ni membuang sifat sombong. Jangan sombong. Saya kata kan, beri salam ni tak apa, kita jumpa kita dahulu beri salam. Tapi jangan pula nanti beri salam ni nak beri salam bergaduh pula. Tak baik lah sifat bergaduh pula. Siapa beri salam jawab bersalam. Tapi nak mengajar ke sini satu sifat ataupun adab bagaimana kita ni nak buat sikap sombong daripada diri. Jadi adik-adik tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi hadis yang ke-8 ni kita berhenti hadis yang ke-8 ni, agak panjang hadis ni. Dan pengajaran secara umumnya apa yang kita dapat dalam 8 hadis, 7 hadis sebelum ni kita bacakan, dan hadis yang ke-8 pada malam ni, amalan saya katakan perbuatan-perbuatan yang ke arah sifat yang dipanggil sifat mazmumah, yang sifat yang tidak baik ni, seharusnya kita tinggalkan sepenuhnya. Kalau saya katakan tadi, Allah dah janjikan macam-macam kepada umat Nabi Muhammad ni, kita pun dah tahu orang setiap kita ni yang hidup pasti akan mati, cuma tak tahu tarikh mati je bila. Ni banyak ganjaran-ganjaran ataupun janji Allah yang Allah janjikan kepada umat Nabi Muhammad SAW ni, yang panggil umat akhir zaman ni. Jadi amalan kita ni kena sentiasa ke arah kebaikan, tinggalkan sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah yang kita biasa dengar, kita perbanyakkan dan kita pertingkatkan. Tetapi Nabi ajar, wa iza amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku menyuruh kamu melakukan sesuatu tu, lakukan yang semampu mana yang kamu lakukan. Jangan kita beribadat bangun tahajud seminggu darat ni 2 bulan duduk hospital, jangan. Nabi tak ajar kita macam tu. Walau kita, sebab tu Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sebab bila mana Allah turunkan musibah tu, pasti Allah tahu kita mampu nak tangani. Kita pasti mampu untuk lakukan dia. Dan Nabi sini kata buat apa yang kita mampu buat. Sebab kalau kita memang nak ikut sunnah Nabi, kita nak ikut apa yang Nabi ajar, kalau betul-betul tahajud Nabi sampai Nabi kaki bengkak-bengkak kata kan, tapi lepas tu kita tinggalkan tak boleh. Maksudnya kita bermula, kalau kita ni baru itu, sebab niat ni kena sentiasa kita tajdid untuk kita tingkatkan amalan kita seharian, insya-Allah. Jadi adik-adik tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam kita tangguhkan kita punya pengajian sehingga hadis yang ke-8 ni, insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang. Hadis ke-9 yang ada lebih kurang 6 hadis. Cuma hadis dalam bab yang pertama ni dia masih lebih kurang sama, dan hadis dia terjemahan kepada matan hadis tu lebih kurang menceritakan benda yang sama saja. InsyaAllah nanti akan datang ni kita cuba habiskan untuk bab pertama ni, bab maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan khusus tentang fizikal tubuh Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.